Saya juga ingin berapa sembah di atas apa ini tak ucapan dan juga pelantikan Ketua Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim selaku Pertuan Agong ke-17, dan baginda juga telah menyentuh tentang masalah-masalah rakyat termasuk di Sabah, termasuk juga perjanjian MA 63. Dan saya juga tidak terlintas untuk merakamkan penghargaan di atas khidmat bakti Seri Paduka Baginda Sultan Abdullah sepanjang 5 tahun, dan beliau telah mencemar Duli turun ke Sabah dan menemui rakyat dan melihat masalah rakyat di negeri Sabah dan Sarawak. Tuan Pertua, laporan statistik Jabatan Perangkaan Negara daripada 1964 dan Saban tahun disemak, hari ini Sabah masih kekal sebagai negeri termiskin dalam Malaysia. Sedangkan Sabah adalah negeri penyumbang besar ke arah ekonomi negara. Penghasilan daripada petroleum, gas, dan juga komoditi seperti kelapa sawit dan sebagainya. Tetapi malangnya pembangunan yang seimbang begitu tidak seimbang begitu ketara antara wilayah Sabah dengan Semenanjung. Sedangkan Sabah menyumbang ke arah pembangunan negara begitu banyak. Oleh kerana itu saya meminta kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mengikut perlembagaan 112D 112D perkara 6. Setelah sekian lama, lebih 60-70 tahun, perkara 40% royalti untuk Sabah tidak dapat diselesaikan, maka saya mencadangkan oleh peraturan ini, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri haruslah melantik satu pentafsir bebas untuk memutuskan berapakah jumlah yang sepatutnya diterima oleh negeri Sabah tiap-tiap tahun. Dan badan bebas penafsir itu, apabila ada kebuntuan antara kedua pihak, kerajaan persekutuan dan negeri, melalui peruntukan 112D pasal 6, keputusan daripada haruslah merujuk kepada pentafsir bebas itu, dan cadangan daripada pentafsir bebas itu hendaklah dianggap sebagai persetujuan di antara dua pihak, iaitu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Perkara ini perlu diselesaikan secara tuntas, sebab kalau tidak, rakyat Sabah diawang-awang dan langsung tidak mendapat pembelaan yang seadilnya. Boleh setengah. Terima kasih. Saya menyokong penuh cadangan tersebut. Walaupun dia terikat dengan perjanjian 5%. Cuma saya minta pandangan kinabatangan sama ada bersetuju bahawa kerajaan sebelum ini mencadangkan supaya Sabah dan negeri lain dibayar 20% royalti hasil daripada minyak dan gas. Terima kasih. Yang berhormat Pak ini Bang Keria ada. Yang berhormat, sebetulnya kita memang mau 20%, tapi royalti untuk cukai Sabah itu 40% itu berbeda. Yang minyak itu 5% itu sudah termaktub dalam perlembagaan. Jadi walau bagaimanapun kalau dapat ditimbangkan 20% itu lebih baik. Tetapi royalti yang saya cakap ini pasal royalti pendapatan hasil pendapatan Sabah untuk negeri Sabah. Jadi oleh kerana itu saya minta supaya perkara ini dituntaskan. Jangan lengah-lengahkan lagi. Jadi tidak lagi kita berbicara berpuluh-puluh tahun pasal MA 63. Tidak dilaksanakan. Tidak ada perbincangan. Dan saya melihat ada jawatan kuasa diwujudkan. Saya harap jawatan kuasa ini berfungsi. Dan jangan hanya wujud sebagai jawatan kuasa, tetapi mati di situ seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian. Seperkara lagi. Yang amat mulia Seri Paduka Baginda juga memohon supaya kerajaan melihat pelaksanaan PEN Borneo di Sabah. Perkara ini saya lihat keputusan kerajaan bahawa PEN Borneo Sabah akan dilaksanakan tahun ini, tahun depan. Sampai sekarang pre-Q sudah buat, tak ada keputusan juga. Apa masalah kerajaan persekutuan ni? Saya minta yang berhormat Perdana Menteri lihat perkara ini secara saksama. Sebab kerajaan ini jangan bimbanglah, tidak ada gangguan lagi.
Sri Paduka Baginda Pertuan Agong telah memastikan bahawa tidak ada gangguan tentang kerajaan ini. Maka pikirkanlah masalah rakyat, masalah ekonomi dan masalah negeri Sabah. Sebab Sabah masih berada dalam keadaan yang agak kritikal. Air bersih tidak ada, api elektrik mati hidup, jalan raya rosak, kerajaan bertukar ganti, ketua menteri bertukar ganti, tapi rakyat masih terus menderita. Negeri Sabah terus miskin. 8 daerah termiskin di Malaysia. Apa ini? Tidak masuk akal, Saudara Datuk Pertua. Perlu dilangsaikan semua ini serta merta. Yang kedua, saya juga ingin menegur pihak penerbangan, sama ada MAS kah, ASIA kah. Penerbangan one way tiket hari ini MAS ekonomi pergi Sabah 3,800. Ini mencekam darah nama dia. ASIA pula pun sama. Saya minta Kementerian Pengangkutan lihat perkara ini secara lebih serius. Jangan biar rakyat Sabah yang ada di sini berulang-alik menderita. Saya juga ingin menyatakan, saya melihat ramai orang salah faham dengan tindakan yang berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan. Selaku menteri, dia bertanggung jawab di atas kementerian dia. Dengan penuh dia melihat, dia bertanggung jawab dengan kementerian dan dia melapor kepada kerajaan. Mana-mana pegawai dia yang tidak berpotensi, tidak berfungsi, kalau saya menteri pun saya tukar 24 jam. Apa pula ini? Nasib itu dia turunkan pergi timbalan pengarah. Kalau saya simpan dari tempat yang tiada orang jumpa dia. Sebab asal satu orang, kementerian akan berwara. Saya pun hairan. Menteri cadang nak promosi bakuti, prabayang menghantam. Bakuti ini bukan babi ya, bukan tulang babi ya. Tulang daging pun ada, ayam pun ada, ikan pun ada. Apa masalah? Pasal makanan pun kita gaduh. Jadi saya mencadangkan cuma mungkin pihak kementerian perlu membuat promosi kenyataan awam bahawa bakuti ini bukan hanya untuk tulang babi saja. Itu penting. Di Sarawak sudah ada bakuti halal. Kenapa tidak kita promote di mana-mana? Ini penting. Satu lagi saya lihat. Rakyat Malaysia ini bagus. Tapi apabila pegang steering kereta memandu jalan raya, rakyat Malaysia jadi hilang akal. Banyak yang sesat di jalan yang terang. Teruk. Pemanduan di negara kita yang terlampau teruk di seluruh dunia. Lane sebelah kanan, lane laju, dia memandu siok dengan telefon. Slow, di horn. Dia marah. Mengangkat tangan dengan macam-macam dia punya sign. Bikin panas hati. Saya pun hairan macam mana mereka ini dapat lesen memandu. JPJ harus lihat perkara ini. Dan kita perlu rubah peraturan kita. Macam di Eropah, macam di negara-negara lain. Mereka laksanakan, execute itu hukuman. Tempat kita tidak. Sebab itu kemalangan jalan raya 1 tahun berapa ribu nyawa terbang melayang. Sebab kita tidak prihatin. Dan rekod antarabangsa melaporkan bahawa pemandu paling ganas adalah pemandu dari Malaysia. Tidak hilang akal apabila berada dalam kereta. Kinabatangan, sikit boleh, hulu langat. Tadi Kinabatangan ada menyebutkan soal berkaitan dengan Motek. Dia turunkan pangkat. Saya nak tanya dengan Kinabatangan ni. Saya nak tanya dengan Kinabatangan. Setuju tak Kinabatangan? Maksudnya ada segelintir penjawat-penjawat awam ni, maksudnya pegawai dan juga tangan kerajaan ni. Dia perkataan tu deep state ataupun dalam bahasa kita ni macam sabotage. Saya nak minta sedikit pandangan daripada Kinabatangan. Terima kasih Speaker. Memang ada. Sebab itu pada saya menteri perlu melihat mana-mana pegawai-pegawai kita yang mensabotaj polisi kerajaan itu perlu diambil tindakan dengan segera. Tidak boleh dibiar. Sebab kalau dibiar dia macam parasit, dia akan menghancurkan seluruh sistem dalam kementerian itu. Olehlah satu lagi. Ekonomi negara memang tidak baik. Ini impak daripada ekonomi global. Justru itu kerajaan dan pihak PBT harus melihat perkara ini secara seksama, memberi kelonggaran kepada peniaga-peniaga kecil. Benalah mana-mana tanah lapang di jalan raya kah, tanah kosong kah, benalah, benarkanlah mana-mana pihak yang berniaga.
Sebab perniagaan kecil-kecil ini boleh membantu rakyat yang susah untuk mendapat pendapatan sampingan. Ini tidak, pihak apa ini enforcement, asal ada berniaga disita macam-macam. Saya nampak negara lain, mereka encourage, mereka galakkan rakyat mereka yang ingin berniaga secara kecil-kecilan, dibina gerai-gerai dan sebagainya. Ini penting untuk menambah mengukuhkan ekonomi negara kita. Sudah tiba masanya. Satu lagi, Menteri Ekonomi kita. Padu ini tidak boleh dilaksanakan di Sabah sebab internet tidak ada. Gunalah data yang sedia ada, jangan banjir masa. Satu lagi, saya menyokong Bagan supaya kerajaan mengkaji kenaikan 2% tax. Sebab yang dikolek hanya 3 bilion, tapi rakyat di bawah menderita. Kita kaji, kalau mau betul-betul kerajaan nak cari duit, laksanakan sistem GST semula. Baru dapat duit. Ini kita kenaikan 2%, kerajaan dapat 3 bilion. Amalkan sistem subsidi bersasar. Kalau ini dapat diamalkan, saya nampak kerajaan dapat menjimat berbilion-bilion ringgit. Oleh kerana itu Pertua, saya minta kerajaan melihat secara seksama tentang untung nasib hidup rakyat. Kita telah memerintah negara 1 tahun setengah, 5 bulan lah. Maka pastikan apa yang kita lihat sebagai satu perkara kebaikan untuk memastikan pertama, pulihkan ekonomi kita. Pulihkan keyakinan pelabur-pelabur untuk datang ke negara kita. Dan seterusnya, pulihkan keyakinan rakyat. Rakyat yakin dengan pemerintah, rakyat yakin bahawa mereka insecure, rasa terselamat, maka saya rasa rakyat akan terus memihak kepada kerajaan yang sedia pada hari ini. Tetapi kalau kita asyik bermain politik yang tidak ada tentu hala tujuannya, sudah tentu rakyat akan mengasingkan diri daripada kita. Dengan ini, Tuan-Tuan, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan.